يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Normal baru Aidilfitri, pastinya warna Aidilfitri disediakan lagi dengan pelbagai pengisian ilmu dan juga pelbagai hiburan yang mendidik jiwa. Termasuk juga kita dah masuk ke jam 10 pagi ini dan seperti biasa pada setiap pagi Khamis kita ada satu rancangan ataupun segmen yang istimewa yang dinamakan Tahsinul Ibadah. Ya. Dan insya-Allah sesi kita untuk pagi ini kita buka peluang dan ruang untuk sahabat-sahabat sekalian bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang sedia menjawab persoalan-persoalan daripada kita. Jadi kalau sekarang ni dah ada soalan boleh terus hantar ke WhatsApp kita 0112900404 ataupun boleh terus komen di Facebook live kita. Kita dah mulakan juga insya-Allah. Sebelum kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang sudah pun bersedia bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz, sihat kita pagi ni? Alhamdulillah. Macam mana Aidilfitri kita dalam PKPB kita Ustaz? Aidilfitri seperti norma baru lah. Dengan norma baru. Dengan norma baru Alhamdulillah kita Allah bisa tegal biasa Ustaz insya-Allah. Tegal biasa. Baik. Baik, mungkin sebagai mukadimah untuk tahsinul ibadah kita pagi ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh mulakan. Tafadhal Ustaz. Sedikit mukadimah kita. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Pian dan juga Hazwan yang menceriakan pagi ini dan melangsungkan keceriaan itu pada program rancangan Tahsinul Ibadah dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada tarikh 4 Syawal. 5 Syawal. 5 Syawal. 5 Syawal Ustaz. Hari raya yang kelima lah. Hari raya yang kelima. Dan ini merupakan mungkin pengalaman yang pertamalah dalam kehidupan kita. Betul. Bukan sekadar kita yang muda ini yang umur 30 ataupun 40 tahun. Mungkin ada di kalangan nenek datuk kita yang berusia 70 tahun, 80 tahun yang ini juga pengalaman pertama dia dalam kehidupan, iaitu mengharungi hari-hari Ramadan dan juga Aidilfitri yang seperti ini. Dan kita anggap ini semua adalah ujian, walaupun di luarnya ada kepahitan, tetapi di hujungnya insya-Allah ada kemanisan. Amin. Kita harapkan keadaan yang kita harungi pada hari-hari ini akan diangkat, akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar segera. Kerana masjid-masjid Allah dan surau-surau merindui orang-orang Islam. Dan begitu juga orang-orang Islam merindui masjid-masjid Allah. Dalam masa yang hampir, dalam masa yang dekat, insya-Allah semua keadaan ini akan berubah. Yang penting kita hendaklah mempunyai niat dan azam dan mempunyai kesungguhan, keinginan daripada hati untuk dikembalikan keadaan seperti sedia kala, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Itu dia. Terima kasih Ustaz untuk doa-doa dan juga ramai bila pagi ni mendengarkan apa yang Ustaz sebutkan. Rasa rindu sangat sebenarnya nak kembali ke masjid, ke surau untuk mengimarahkan rumah Allah tu Ustaz, insya-Allah dengan azam. Dan alhamdulillah daripada perkongsian Ustaz minggu lepas juga ramai dapat panduan terbaik untuk solat Aidilfitri, untuk meraihkan Aidilfitri bersama keluarga
walaupun dalam tempoh PKP, dalam keterbatasan tu, alhamdulillah ramai yang dapat manfaat daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi menerusi segmen Tahsinul Ibadah. Baik, boleh kita mula Ustaz soal jawab daripada sahabat-sahabat kita Ustaz? Aha. Baik, insyaAllah. Boleh, Ustaz, Baik, kita dah ada pun soalan di WhatsApp 0112900404. Ya. Azwan mungkin boleh bacakan insyaAllah. Soalan yang datang daripada Puan Nohayati Ismail dari Melaka. Soalan dia Ustaz, sah ke solat seorang perempuan sewaktu sujud tapak tangan berlapik dengan kain telekungnya sendiri? Telekung tu terlapik masa sujud Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Bumi Melaka, Ya. Puan Nurhayati, berkaitan dengan ketika sujud tapak tangan seorang perempuan itu tertutup dengan kain telekungnya. Ya. Dengan erti kata ada sesuatu yang menghadang sehingga tidak menyentuh bumi sujudnya. Jawapannya, tiada apa-apa halangan ataupun solatnya dihukum sah. Kerana dalam masalah ini memang selalu timbul kekeliruan. Yang tidak dibenarkan berlapik dan tertutup adalah dahi ketika sujud. Yang tidak dibenarkan berlapik dan tertutup adalah dahi. Anggota-anggota sujud yang lain tiada masalah. Tiada apa? Tiada masalah. Ada 7 anggota sujud, satu sahaja yang jangan ditutup, iaitu dahi. Jadi dahi misalnya dia sujud, kemudian dia punya telekung dia lebar, dia sujud di atas telekung dia. Kalau sujud begitu hukumnya tidak sah. Adapun tangan ataupun lutut ataupun kaki tiada masalah. InsyaAllah. Kalau untuk lelaki macam mana Ustaz? Kalau boleh kita sambung sikit. Kalau muslimat dia ada telekung lah yang menghalang. Kalau lelaki kadang-kadang mungkin ridaknya ataupun lengan bajunya mungkin. Mungkin lengan bajunya. Tiada apa-apa halangan daripada segi kesahihan. Cuma ketika solat disunatkan tangan ni terbuka. Tangan ni. Kalau tiada apa-apa sebab, kalau lelaki ke perempuan ke, kita tidak memakai sarung tangan. Adalah disunatkan untuk tidak memakai sarung tangan ketika solat. Ya. Okey, baik, insyaAllah kita sambung. Ya, kita beralih pada soalan kedua daripada Puan Nohayati juga. Boleh ke Ustaz kalau kita mengaminkan Al-Fatihah, imam itu sendiri, sedangkan kita sendiri belum habis lagi baca Al-Fatihah dan selepas itu kita sambung balik bacaan Fatihah kita Ustaz? Yang pertama, tertib membaca Fatihah oleh makmum adalah selepas imam selesai membaca Fatihah. Saya adalah makruh membaca Fatihah sebelum imam membaca surah Al-Fatihah. Namun sekiranya makmum itu tetap membaca Fatihah, hukum membaca Fatihahnya sah walaupun dia baca awal daripada imam, hukum membaca Fatihahnya itu adalah sah. Sekarang ni soalan yang ditanya oleh Puan Nurhayati, dia sedang membaca Fatihah, dalam masa yang sama imam pun membaca Fatihah. Ketika imam selesai membaca Fatihah, lalu imam mengucapkan amin, mungkin pada ketika itu dia baru sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian imam amin. Lalu dia pun mengatakan amin. Selepas dia mengatakan amin, dia menyambung bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin, ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Begitu bentuk persoalannya. Adakah sah ataupun tidak? Di dalam membaca surah Al-Fatihah, sekiranya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita menyelanginya dengan perkataan lain, ataupun kita menyelanginya dengan zikir lain, perbuatan tersebut akan menyebabkan bacaan Fatihah kita itu terputus.
Bacaan Fatihah kita itu terputus. Apa maksudnya bacaan Fatihah kita itu terputus? Kita perlu mengulangi bacaan Fatihah itu daripada awal semula. Okey. Zikir yang akan menyebabkan bacaan Fatihah kita itu terputus ini adalah zikir yang tak ada kaitan dengan sembahyang. Kalau zikir itu ada kaitan dengan sembahyang, tidak mengapa. Apakah contoh zikir yang ada kaitan dengan sembahyang? Apa contohnya, Pian? Zikir, Contohnya, Allahu Akbar. contohnya bacaan amin. Oh, amin. Okey. Contohnya bacaan amin. Ha. Jadi bacaan amin adalah contoh yang Oh, dia bukan ayat. merupakan zikir yang ada kaitan dengan sembahyang. Kerana amin adalah perkara yang disunatkan dilafazkan ketika mendengar imam membaca amin. Dan apakah contoh zikir yang tiada kaitan dengan sembahyang? Contoh zikir yang tak ada kaitan dengan sembahyang ini, contohnya dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia bersin, lalu dia mengatakan Alhamdulillah. Ha. Okey. Alhamdulillah ini memang zikir luar, tak ada kaitan langsung dengan sembahyang. Oh, okey. Maka sekiranya ketika dia sedang membaca Fatihah, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah sebagai zikir bersin, dia telah membawa di tengah surah Al-Fatihah zikir luar. Apabila dia bawa zikir luar, bacaan Al-Fatihahnya itu batal. Batal bukan maksudnya semayang dia batal. bukan Bacaan semayang. Fatihahnya batal. Aha. Apabila bacaan Fatihahnya batal, dia perlu mengulangi semula bacaan Al-Fatihahnya. Ringkas kepada soalan yang ditanya oleh Puan Nur Hayati, bacaan Fatihahnya sah. Sah Aha, insya-Allah Okey. itu menjawab soalan lah ya. Sah lah ya Ustaz, insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan sahabat kita juga ramai juga yang dah bertanya ni Ustaz tentang bila masuk Syawal, puasa 6 sedang dah mulakan pun alhamdulillah. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit Ustaz tentang kaifiat dan mungkin fadilat sambil-sambil kita saring soalan-soalan daripada sahabat kita tentang puasa 6 Syawal Ustaz. Fadilat berpuasa 6 seperti yang diriwayatkan di dalam hadis yang berbunyi man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal faka'annahu shama as-sanah ataupun shama ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia susuli dengan berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa seumur hidupnya. Ataupun dalam satu riwayat yang lain, seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Ya. Jadi bagaimana orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia susuli dengan puasa 6, dia akan mendapat pahala puasa setahun. Kaedahnya, satu hari puasa digandakan dengan 10 kali ganda. Maknanya kalau satu orang dia puasa 30 hari bulan Ramadan kali 10, jawapannya 300. Ya. Kemudian dia susuli dengan 6 hari. 6 kali 10, 60. Maknanya 360. Itulah yang dimaksudkan seperti dia berpuasa setahun. Iaitu 36 hari kali 10. 360 hari adalah kiraan bagi setahun. Itu fadilahnya. Dan puasa 6 ini waktunya ialah selepas 1 Syawal. Iaitu bermula daripada 2 Syawal sehinggalah 30 Syawal. Sekiranya kita berpuasa di dalam tempoh 29 hari ini, kita dikira puasa 6 secara tunai. Kita dikira telah berpuasa 6 secara tunai. Kalau sudah selesai bulan Syawal, kita masih belum puasa dan kita berpuasa pada bulan Zulqa'dah ataupun bulan seterusnya, itu dikira qadha. Dan cara untuk puasa 6, afdalnya dilakukan secara berturut-turut. 6 hari itu berturut-turut. Ya. Afdalnya. Afdalnya. Okey. Tetapi boleh juga dilakukan secara berpisah-pisah. Dia ambil sedikit, dia tengok hari yang tak ada rumah tu buka.
dia puasa. Tapi sekarang ni memang tak ada rumah Kan, terbuka. kan. Sepanjang Syawal. Maka peluang itu lebih luas. Afdalnya berpuasa secara terus. Ada di setengah tempat, contohnya di Thailand, contohnya di Tarim, Hadramaut. Mereka ni hari raya kedua, semua rakyat puasa 6. Okey. Maknanya dibuat secara berjemaah. Puasa 6. Hari raya mengunjung pada hari pertama, kemudian hari kedua dah macam Ramadan balik. Allah, Okey. bestnya. Dan secara ijtimai. Maknanya selepas hari ke-7, hari ke-8, barulah mereka raya dengan erti kata sebenar. Itu memang mengambil afdalnya puasa 6, hari raya kedua terus dimulakan dengan puasa. Selalu berbangkit persoalan. Adakah puasa 6 ini boleh digabungkan dengan puasa qada? Dia selalu berbangkit kepada perempuan. Perempuan yang di bulan Ramadan tidak dapat menyempurnakan puasa Ramadan 30 hari kerana datang bulan. Jadi dia mengambil peluang puasa 6 dengan apa? Menggabungkan puasa qada bersama dengan puasa 6. Adakah harus dan boleh berbuat demikian? Jawapannya boleh. Jawapannya apa? Jawapannya boleh untuk digabungkan antara puasa 6 dan juga puasa qada. Namun ulama menyatakan pahalanya tak samalah. Pahalanya tidak sama dengan seorang yang mana dia selesaikan dulu puasa qada. Selepas dia selesaikan puasa qada, dia susuli pula dengan puasa 6. Itu yang lebih afdal. Tetapi ialah masyarakat kita bukan semuanya kuat. Kalau dia tahu selesaikan dulu qada, kemudian susuli pula dengan puasa 6, dia rasa banyak. Dia rasa besar. Jadi kita boleh cadangkan untuk menggabungkan antara puasa 6 dengan puasa qada. Dan sebenarnya puasa 6 ini dia boleh digabungkan dengan puasa lain juga. Contohnya, satu orang dia puasa 6 pada hari Khamis dan hari Isnin. Lalu dia meniatkan dia puasa 6 dalam masa yang sama puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis. Okey. Contohnya Isnin Khamis itu pula berlaku pada tarikh hari-hari putih. 13, 14, 15. Maka dia niatkan ini puasa 6, dalam masa yang sama ini puasa putih. Dan mungkin dia gabungkan sekali dengan puasa qada, dan dia gabungkan sekali dengan puasa Isnin dan Khamis. Dia kena faham maksud gabung ini. Ulama menyatakan apa maksud puasa 6 di bulan Syawal? Maksudnya kamu ketika bulan Syawal ada puasa. Mewujudkan puasa. Mewujudkan puasa. Tidak kisahlah puasa yang kamu buat di bulan Syawal itu adakah puasa Isnin Khamis, ataupun puasa hari-hari putih, ataupun puasa qada. Yang diminta itu mengadakan puasa di bulan Syawal. Jadi kalau puasa yang kita adakan di bulan Syawal itu adalah puasa qada, kita dikira telah mengadakan puasa. Kalau puasa itu adalah puasa Isnin Khamis, kita telah dikira telah mewujudkan puasa. Jadi itu yang dimaksudkan menggabungkan niat-niat di dalam satu hari. InsyaAllah. Jadi harap-haraplah kita dapat usahakan juga Ustaznya. Adakan juga puasa 6 dalam bulan Syawal ni dengan niat yang Ustaz dah sebutkan tadi, macam mana panduan, kaifiat dan kaedahnya, insyaAllah Ustaz. Ustaz, kita nak berehat kejap boleh? Untuk pusingan pertama ni, dan kita akan sambung dengan soalan berikutnya daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp 0112900404 ataupun di komen, ruangan komen Facebook Live kita untuk soal jawab ibadah pagi ini. Ya, untuk anda semua jangan ke mana-mana. Terus saja setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Salamun alaik, Salamun alaik, Allah
يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك سلام عليك سلام عليك. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Normal Baru Aidilfitri. Pertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Aidilfitri pagi ini. Dan kita masih lagi bersama untuk rancangan Tahsinul Ibadah Istimewa Aidilfitri bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, tak kira di mana jua berada. Ramai juga yang terus menonton juga di Facebook kita hari ini, Ustaz, ya, untuk soal jawab ibadah kita. Macam-macam soalan kita raikan. Okey, kita ada soalan kita yang berikutnya ni daripada di komen di Facebook kita. Ustaz, macam mana dengan orang yang was-was ketika baca Al-Fatihah? Contohnya dia susah nak sebut iyyaka na'budu, mungkin ada sebutan makhraj dan sebagainya, sangkut-sangkut. Jadi bila start ada terdiam untuk permulaan ayat tadi, adakah Fatihah hanya batal dan mungkin apa kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah was-was bacaan tadi, Ustaz? Ya, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-was ni dia ada dua sebab. Pertama, jahil. Jahil itu maksudnya kekurangan ilmu. Ya. Yang kedua adalah masalah jiwa. Ya. Masalah jiwa. Jadi apa maksud jahil? Maksud jahil ialah dia menyangka ketika wudu, ketika mandi junub, ketika solat, dia dituntut dengan suatu perkara sedangkan dia tidak dituntut sampai tahap itu. Okey. Agama tidaklah sampai tahap itu, tetapi dia sangka. Dia sangka, itu yang kita maksudkan jahil. Jahil maksudnya dia kekurangan ilmu pada perkara apa sebenarnya yang dia dituntut. Adakah seperti yang dia sangka sehingga dia telah melakukan secara berlebihan. Jadi untuk sekiranya was-was ini sebabnya adalah jahil, maka dia perlu penuhkan ataupun dia perlu sempurnakan pengetahuan. Misalnya, dia tidak faham tentang apakah yang dimaksudkan air musta'mal. Sehingga dia menyangka apabila tangan dia terangkat sedikit ketika wudu, dia punya basuhan sebelum ni sudah tidak sah. Lalu dia mengulangi basuhannya
Sedangkan apa yang dia tahu itu salah. Maka dia bertanyalah kepada alim ulama, apa sebenarnya yang saya dituntut? Adakah setara yang saya sangka? Ya. Ataupun sebaliknya. Jadi, hilangkan dengan cara apa? Dengan cara belajar. Kerana syaitan, dia akan menggunakan ruang kejahilan kita itu untuk dia was-waskan kita. Ya. Dia tutup mata kita daripada benda yang sebenarnya yang hak. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masalah jiwa. Masalah jiwa ni maksudnya, dia membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya, perkataan itu keluar daripada mulutnya sendiri. Suara itu suara dia. Telinga itu telinga dia. Ya. Tetapi kenapa datang keraguan? Oh. Was-was ini sampai ke satu tahap seseorang meragui apa yang dia cakap sendiri. Sedangkan dia yang cakap, bukan orang lain yang sebut. Tetapi kenapa boleh kita ragui apa yang kita sebut sendiri? Maka dia ada kaitan dengan jiwa. Dia ada kaitan dengan jiwa. Untuk mengatasi keadaan seperti ini, maka dia perlu kuatkan jiwa dia. Dia perlu kuatkan hati dia. Supaya dia tidak mudah terusik dengan sedikit bisikan-bisikan daripada syaitan. Jadi bagaimana caranya untuk menguatkan jiwanya adalah dengan membaca ta'wizat. Ta'wizat ni maksudnya ayat-ayat pelindung. Ya. Contohnya, dia sebelum solat membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ataupun dia membaca ayat Al-Quran yang berbunyi Rabbi inni a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dia perlu, orang kata, minum air tawar lah mudahnya untuk mengeluarkan bisikan itu dalam hati dia. Itu memang dia dalam setengah keadaan dia adalah penyakit jiwa. Maka dia perlu membaca ayat-ayat yang menguatkan hati dia. Antara ayat yang diajar, Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Fa'al. Dibaca lepas mayang, letak kat sini, Subhanal Malik, baca 7 kali. Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Fa'al 7 kali. Kemudian ditutup dengan In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dibaca sekali. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Kuncinya adalah perlu tambah ilmu, kuatkan semangat dan jangan layan. Dan kalau kita biasakan diri kita dengan melayaninya, maka dia seronok. Dia seronok. Maknanya dia kata, orang ini kita boleh makan. Maka mula-mula mungkin was-was ini memang bisikan syaitan. Tapi akhirnya dia sudah sebati sehingga dia jadi tabiat. Tabiat. Itu yang saya maksudkan, dia akan jadi seperti penyakit jiwa. Dia dah jadi satu tabiat orang tersebut dan tiada campur tangan syaitan ketika itu. Tiada campur tangan syaitan, sudah menjadi tabiat pada dirinya sendiri. Maka usahakan untuk hilangkan daripada penyakit tersebut. Berkaitan dengan pembacaan surah Al-Fatihah, misalnya ulama bahaskan, dia baca bis. Sangkut je. Diulang 5 kali bis. Sedangkan bismillah ni sekali je bis. Tapi disebut sampai 5 kali. Maka sebenarnya ulama mengatakan perkara ini boleh menjejaskan bacaan surah Al-Fatihahnya. Tetapi kalau penyakit itu sudah sebati, nanti kalau saya kata tak sah pula Fatihah, dia ulang berapa ribu kali pula Fatihahnya. Lagi payah. Dia teruskan saja bacaan, insya-Allah. Dia ingatkan, dia kata kepada syaitan, aku semayang, Allah terima. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab orang yang was-was ni, syaitan akan takutkan dia dengan neraka. Ya Allah. Baguslah sebenarnya kan, takutkan dengan neraka. Tapi syaitan gunakan itu sebenarnya untuk pesongkan. Dia kata, kamu baca Fatihah tak betul ni.
tak betul nanti masuk neraka. Maka dia kata kepada hati dia kata kepada syaitan, tapi jangan cakap dengan mulut, cakap dalam hati. Nanti batal pula semayang. Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah terima amalan aku dan jalan terus. Dan jalan terus, insya-Allah kalau dia buat perkara ini, syaitan akan boring. Ataupun jiwa dia akan boring dan akhir sekali beredar mencari mangsa yang lain. Masya Allah. Maknanya kalau jiwa kita lemah tadi pun, kalau kita latihkan biasa Ustaz, insya-Allah boleh membantu menghilangkan Ibadah tadi dan bacaan-bacaan tadi. Dua-dua perlu dilakukan. Cuma ada satu soalan tambahan Ustaz. Macam mana pula kalau yang sedang membaca bacaan dalam solat, dia terbatuk, dia terbersin, dan bersin dan batuk tu menyebabkan gangguan pada solat, sama ada bacaan ataupun rukun fi'li yang lain. Bersin dan batuk ketika membaca surah Al-Fatihah, dia ada dua keadaan. Satu, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia batuk ataupun dia bersin ataupun dia menguap. Satu. Satu lagi, sambil dia sebut sambil dia batuk. Iyyaka dia menguap. Jadi orang yang baca Fatihah sambil menguap ni hurufnya tak keluar, betul tak? Betul. Dia akan sebut meleweh. Tak jelas sebutannya. Jadi ketika itu dia perlu ulang balik perkataan tersebut yang dia sebut secara meleweh, secara tak jelas. Yang sangkut tadi lah. Tak jelas. Dia sebut sambil menguap. Jadi sudah tentulah ra-nya tak bunyi macam ra. Ya tak bunyi macam ya, maka yang itu tidak sah, dia perlu ulang perkataan tersebut ataupun ulang ayat tersebut. Adapun batuk dan bersin ketika sedang solat secara umum, bukan Fatihah sahaja, ketika sedang solat. Kalau kita boleh tahan, maka kita tahan. Tetapi kalau kita tidak boleh tahan, maka dimaafkan. Sebab kadang-kadang orang yang bersin ni, dia bersin dan mengeluarkan huruf-huruf. Contohnya dia bersin bunyi Hashim. Itu dah bunyi, dia macam sebut perkataan Hashim. Maknanya ada berbutir huruf, betul tak? Ya. Boleh membatalkan semayang. Tetapi kalau ia luar daripada kawalan, dia tidak boleh mengawal, sehingga dia terpaksa batuk juga ataupun bersin. Ada orang dia tak tahan, dia tidak menahan. Bukan dia tak tahan, dia tidak menahan. Lepas. Kalau dia nak bersin, dia bersin. Sedangkan dia boleh tahan lagi. Maka itu sebenarnya memudaratkan solat. Rekasnya, bersin, batuk, menguap, berdehem yang dilakukan ketika solat sehingga mengeluarkan butir-butir huruf yang boleh difahami dan dalam keadaan bukan dikuasai ataupun tidak boleh dikawal, boleh membatalkan sembahyang. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawapan tersebut. Dan kita sambung soalan berikutnya daripada sahabat kita di WhatsApp. Soalannya tentang musafir Ya, tentang musafir. Jika musafir tiada tempat untuk solat di NR dan juga surau-surau semua tutup, ini dalam tempoh PKP ni Ustaz. Dan kalau dah sampai, adakah dah kira, dan jika sampai dah kira masuk ke mukim, bagaimana statusnya Ustaz? Boleh Ustaz soalan tu? Boleh Ustaz. Silakan. Tafadhal Ustaz. Ketika musim PKP, menempuh perjalanan di Lebuh Raya, tapi sekarang ni rentas negeri tidak dibenarkan. Itulah kan. Mungkin kalau di luar PKP pun kita musafir. Surat tertentu yang membenarkan dia merentas negeri, ataupun masalah pekerja-pekerja yang berada di luar. Bekerja di Kuala Lumpur, di Selangor, tiada kemudahan surau, tiada kemudahan tempat untuk solat. Maka kita doakan supaya disegerakan. Supaya apa? Dibuka surau dan musalla supaya orang boleh solat. Kerana dalam keadaan mereka bekerja Zuhur dan Asar, bukan semua tempat kerja mempunyai ruang solat. Betul. Bukan semua pejabat mempunyai ruang solat. Maka perkara ini perlu difikirkan untuk memudahkan orang Islam melaksanakan ibadah. Dan sebenarnya dalam perkara ini kita perlu kreatif. Sementara kita nak menunggu surau dibuka ini, dan kita harap dibuka dengan segera, insya-Allah. Perlu kreatif. Jadi maknanya ketika datang pejabat itu, bawalah sejadah, bawalah
sejadah dan bawalah alat wuduk. Dia bawa apa? Botol air ke supaya dia memudahkan dia untuk mengambil wuduk. Kemudian dia sediakan kompas dengan baik. Maka dia carilah mana-mana ruang untuk dia mengerjakan solat. Jadi saya sebut ni untuk memudahkan kita faham solat ini bukan semestinya di surau ataupun di musallah. Sepatutnya di situ. Tetapi dalam keadaan seperti ini kita perlu panjangkan fikiran kita. Contohlah, saya tak pasti, kalau contoh di RNR, surau dia tak buka. Tapi RNR itu bukan ditutup habis. Kita solat kat tempat parking. Dekat tempat parking, kita berhenti kereta, kita bentang sejadah, kita solat. Okey. Ataupun di kawasan-kawasan ruang makan, gerai-gerai itu sekarang ini gerai tidak dibuka. Maka kita ambil, dan tandas dibolehkan masuk kan kalau di RNR. Jadi kita sebenarnya boleh semayang. Boleh semayang. Tiada alasan ketika bermusafir untuk kita kata oleh kerana RNR tak buka, bukan RNR tak buka, surau tak buka, maka saya memang tak boleh semayang, jadi kita qadhakan semayang itu sehingga habis waktu. Tidak. Sebenarnya kita boleh semayang tepi jalan, kita boleh semayang bawah pokok. Betul. Yang penting kita mempersiapkan diri kita dengan kemudahan-kemudahannya. Yang penting lapis semayang, yang kedua penanda kiblat. Lapis semayang dan juga penanda kiblat, iaitu kompas yang bagus, insya-Allah kita boleh semayang. Contohnya, saya fokus kepada soalan yang ditanya pula. Dia ingin melakukan jamak takhir. Maknanya zuhur dan asar dilewatkan. Masalahnya dia sudah tiba di mukimnya. Barulah dia melaksanakan sembahyang jamak takhir. Itu persoalan yang ingin ditanya oleh penanya tadi. Jawapannya dia boleh buat di tempatnya, iaitu tempat yang dia sudah tiba, tetapi solat tersebut hendaklah dilakukan 4 rakaat. Tamam. Tidak boleh dilakukan secara qasar, dilakukan secara tamam. Sebab dia sudah sampai di mukimnya, maka tiada lagi kelayakan untuk melakukan sembahyang qasar. Menarik itu. Tapi tetap boleh kita jamakkan ya. Dua solat tadi Ustaz ya. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Macam mana kita berehat kejap Ustaz ya? Boleh Kita akan sambung soalan daripada sahabat kita sebentar lagi. Juga ada persoalan berkaitan dengan imam dan makmum dalam solat. Soalannya dan jawapannya insya-Allah sebentar saja lagi. Jadi sahabat-sahabat jangan ke mana-mana, terus bersama kami setia dengarkan Tahsinul Ibadah bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk segmen kita pagi ini. Ya, untuk anda semua terus saja share video kami live di Facebook IKIM FM dan kita berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Buah-buahan tempatan, segar dan sedap yang tiada tandingannya. Buah yang terbaik dan berkualiti hanya untuk anda. Amalkan pengambilan buah-buahan setiap hari. Ia kaya dengan nutrien untuk kecergasan dan kesihatan badan. Pelbagai sajian Nikoci terasa sesuai untuk sisi keluarga. Lebihkan makan buah-buahan tempatan. Kempen ini dibawakan khas oleh Pharma Malaysia. Pharma di hati rakyat. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan Hazwan masih lagi temakan anda untuk warna Aidilfitri dan kita kembali untuk Tahsinul Ibadah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kita yang turut menonton di Facebook live kita hari ini dan alhamdulillah Ustaz pun dah jawab beberapa soalan berkaitan ibadah kita daripada sahabat kita. Dan Ustaz boleh kita sambung Ustaz insya-Allah soalan kita yang berikutnya ni tentang imam dan makmum. Makmum belum habis baca Al-Fatihah
Fatihah tapi imam dah mula rukuk. Makmum perlu habiskan Fatihah tersebut ataupun terus ikut imam rukuk, Ustaz? Tafadhol Ustaz. Bergantung kepada situasi makmum. Adakah makmum itu masbuk ataupun muwafiq? Kalau makmum itu masbuk, maka dia tidak perlu untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya, bahkan terus sahaja rukuk bersama dengan imam. Okey. Dan sekiranya makmum itu muwafiq, maka wajib dia habiskan bacaan Fatihahnya dan dia diuzurkan sekiranya terlambat daripada imam. Persoalannya, siapakah masbuk dan siapakah muwafiq? Masbuk itu maksudnya seseorang yang daripada dia mula takbir sampai imam rukuk, daripada dia mula takbir sehingga imam rukuk, dia tidak memperolehi masa yang cukup untuk membaca Fatihah. Masa, iktibarnya masa. Maksudnya kalau dibuat anggaran daripada dia masuk semayang sampai imam rukuk tu, kalau dibaca Fatihah sempat habis ataupun tidak. Tak sempat habis, maka dia ini masbuk. Apabila imam rukuk, dia terus sahaja rukuk. Dia mesti terus sahaja rukuk. Okey? Okey. Dan muwafiq ini pula melihat kepada antara dia takbir dengan imam rukuk, dia memperolehi kadar masa yang cukup untuk dia membaca surah Al-Fatihah. Tetapi dia baca lambatlah. Dia baca lambat sehingga tak sempat. Sepatutnya masa tu cukup. Tetapi mungkin dia khayal ke, dia buat apa ke sehingga dia kesuntikan masa. Maka dia wajib habiskan bacaan surah Al-Fatihahnya dan diberi keuzuran lewat daripada imam sehingga 3 rukun. Oh, jangan sampai tertinggal 3 rukun tadilah. Ya. Ustaz, terlewat dari imam 3 rukun yang baca. Baik, terima kasih Ustaz. Soalan kita berikutnya juga tentang solat juga. Macam mana kalau sahabat kita ni tengah solat, dia terbersin dan terkeluar kahak. Ataupun mungkin terbatuk lah kot, terbatuk keluar kahak lah kan. Batuk biasa keluar kahak kan. Lepas tu apakah hukum ditelan semula kahak tersebut? Dan apakah hukum pula jika kita lap dekat tisu ataupun mungkin letak dalam poket balik, adakah tidak dikira sebagai najis, Ustaz? Apakah statusnya? Yang pertama, menelan kahak yang telah keluar ke permukaan lidah itu dengan tahu dan sengaja. Dua. Dengan tahu dan sengaja membatalkan semayang. Menelan kahak yang telah keluar di permukaan lidah dengan tahu dan sengaja boleh membatalkan semayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kahak itu sendiri bukanlah najis. Kecuali kalau kahak itu bercampur darah. Kalau semata-mata kahak, maka dia bukanlah najis. Jadi, dia telah terbatuk, terbersin sehingga kahak keluar. Lalu, apa yang dia boleh buat? Nak telan mati mak. Nak bapa. Maksudnya nak telan batal semayang. Di tengah-tengah tu. Nak luah boleh tak? Nak untuk dia tinggal dalam mulut dia, nanti susah pula nak baca. Yalah. Baca Fatihah. Jadi sebenarnya memang ada panduan daripada Rasulullah berkaitan dengan orang yang mana dia perlu membuang sesuatu daripada mulut dia seperti meludah, berkahak. Yang pertama, dia jangan, yang ini dalam hadis berkaitan meludah. Jangan diludah di hadapan ataupun di kiri. Di kanan. Di kanan. Oh, jangan kanan, jangan depan. Bermunajat dengan Tuhannya dan kanan ni tempat malaikat yang baik. Tetapi kalau dalam masjid, depan pun tak boleh, kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh, bawah pun tak boleh. Semua tak boleh. Oh, masya-Allah. Kerana masjid Nabi dengan masjid sekarang. Ulama mengatakan perbezaannya adalah Masjid Nabawi itu lantainya tanah. Maka dia tidaklah terlihat kesannya kalau dibuang ke tepi, ke kiri. Adapun masjid kita ini kapet, lantai, maka kesannya itu tidak meresap. Lalu tidak dibenarkan dan hukumnya haram. Jadi apa yang dia boleh buat, iaitu dia, misalnya kalau dia memang berpenyakit begitu, dia sediakan tisu dalam poket dia. Ataupun disediakan sapu tangan.
Jadi kalau dia perlu untuk membuang kahaknya, maka dia ambil sapu tangan, dia buang kahaknya, lalu dia memasukkan semula dalam poketnya. Kerana kahak itu tidaklah najis, tidak ada masalah untuk dia berbuat demikian. Ataupun contohnya dia pakai serban, dia ambil ekor serban dia, dia buangkan, keluarkan dia punya kahak, dia lipat, dia balikkan ke belakang. Ataupun poket ni, poket masuk poket. Allah, terputus. Ustaz? poket Ustaz. Ekor serban tu kalau panjang lah. masukkan dalam poket. Bergantung kepada kekreatifan dia. Jangan Masya Allah. Yang orang belakang terbeliak-beliak tengok apa dia buat orang depan ni dengan ekor serban ke depan ke belakang ni kan. Baik, insyaAllah. Tapi yang penting ada itu caranya lah. Cuma Ustaz, kalau anda kata kahak tadi berdarah, ia dikira sebagai najis. Macam mana kalau kita dapati bahawa kahak tu berdarah, Ustaz? itu berdarah, semayang dia batal. Solat di situ batal Dia menanggung najis. Dia menanggung najis. Darah telah bercampur dengan kahak, telah bercampur dengan air liur, maka dia dikira menanggung najis, maka mulutnya dikira bernajis, maka semayangnya batal. Dia perlu keluar daripada solatnya, berkumur-kumur, membersihkan mulutnya dan masuk semula ke dalam solat. Kecuali, kecuali mereka yang dibalai dengan penyakit gusi berdarah. Kalau dia basuh pun masuk balik gusi berdarah juga. Dia perlu keluar balik kerana benda itu akan berulang-ulang. Sekiranya mereka yang memang sampai tahap dibalai. Dibalai itu maksudnya berpenyakit begitu, maka dimaafkan. Dimaafkan untuk dia telan air liur walaupun bercampur dengan darah tersebut. Walaupun bercampur dengan darah tersebut. Jangan pula yang air liur berdarah tu dia buang dalam poket dia. Sebab nanti baju dia jadi bernajis. Bajunya jadi bernajis sebab air liur itu kan bercampur dengan darah. Jadi kan, untuk situasi ini dia dimaafkan untuk menelannya. Baik, itu dia situasi kita dalam ibadah, khususnya dalam solat. Dan untuk hari ini Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung. Mungkin Ustaz ada kesimpulan sikit yang nak disampaikan untuk sahabat pendengar dan penonton kita, Ustaz, hari ini. Silakan, Ustaz. Simpulannya, solat ini tidak payah dan tidak susah. Sekiranya kita tahu cara-caranya. Maka luangkanlah masa untuk mempelajari solat yang betul, kerana kegunaan ilmu itu kita guna sepanjang hayat. Kita luangkan sedikit masa. Persoalannya, adakah di kalangan kita ini kita pernah pastikan yang solat kita buat selama ini betul? Bacaan-bacaan yang kita lakukan ini, adakah kita pernah tashihkan depan satu orang ulama ataupun ustaz yang dia memberi kelulusan, bacaan tuan, okey. Jadi setelah kita mendapat kelulusan tersebut, kita boleh gunakan ilmu tersebut sehingga akhir hayat. Tetapi malangnya, sebahagian daripada kita memberi ruang masa yang banyak untuk kita mempelajari bagaimana memperolehi keduniaan. Ya Allah. Kita habiskan bertahun-tahun lamanya, tetapi untuk perkara yang sebenarnya lebih penting dan tersangat penting berkaitan dengan ibadah kita, setiap daripada kita bertanya diri sendiri, adakah kita telah memberi ruang masa yang sepatutnya untuk mempelajari solat yang betul? Tidak perlu masa sampai bertahun-tahun, tak perlu, kan? Tetapi masalahnya, walaupun masa sebenarnya sedikit, adakah kita telah berikan? Itu soalan yang perlu bermain dalam benak fikiran kita. Kalau jawapannya sebaliknya, maka daripada hari ini perlu mempunyai azam dan tindakan untuk kita memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallah. Tu yang kadang-kadang kita dengar risau juga bila ada yang kata dan mengeluh, Ustaz kata dekat surau saya ni tak habis-habis bab solat aja Ustaz sampaikan. Bila nak habis sedangkan
kita yang kena upgrade macam Ustaz sebut tadi, ilmu kita untuk mantapkan ibadah kita. Dengan ilmu tu insya-Allah moga-moga kita dapat menghayati setiap bacaan dan juga rukun-rukun dalam solat. Itu baru solat Ustaz kan. Subhanallah. Baik, dan untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kita doakan semoga Allah sentiasa pelihara Ustaz dan isi keluarga insya-Allah dengan keberkatan ilmunya dapat kami manfaatkan sebaik mungkin untuk memantapkan ibadah kami semua dan kita bersama insya-Allah Ustaz ya. InsyaAllah. Baik, jumpa minggu depan kembali bersama Yati minggu depan Ustaz insya-Allah. Jangan serik dengan kami pula. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, Ustaz kita, pembimbing kita untuk Tahsinul Ibadah hari ini. Soal jawab ibadah telah pun dijawab beberapa soalan. Minta maaf kalau ada soalan-soalan yang tak sempat kita raikan pagi ini. Boleh kita bawakan ataupun kongsikan minggu hadapan. Ya betul. Dan kita berehat seketika sambil-sambil itu juga anda terus saja hantarkan ucapan raya anda ke WhatsApp kami 01129004 004. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bacakan ucapan anda satu persatu ya. InsyaAllah. Okey, jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi Aidilfitri hanya di IKIM. Inspirasi